welcome back to my channel, Sabrina Osman. Korang apa khabar? Yang tanya mana aku pergi, dah lama tak buat video. Sorry lah korang. Semoga video kali ni akan mengubati rindu korang pada aku. Wah. Untuk video kali ni aku nak bahaskan cerita tentang Om Shanti Om yang sekarang ni tengah viral dekat TikTok kan. Bila aku dengar lah pasal cerita Om Shanti Om ni berdasarkan kisah benar, so aku macam excited lah nak ambil tahu pasal cerita ni. Jadi aku pun buat carian dekat internet. Jadi apa yang aku dapat cari tu aku akan share dengan korang. Jom. Ada yang kata Shah dengan Farhan ni dia bekerjasama buat movie Om Shanti Om based on kisah Divya Bharti sebab kisah Shanti Priya dengan Mukesh memang sama sangat dengan kes Divya Sajid tau. Jadi siapa yang selalu layan Om Shanti Om mesti boleh teka. Nama penuh Divya Bharti ialah Divya Om Prakash Bharti sama dengan nama watak Shah dalam Om Shanti Om iaitu Om Prakash. Nama watak kelahiran semula Shah ni adalah Om Kapoor sebab dia kata dia nak lahir dalam keturunan yang famous dan kaya. Kalau korang nak tahu, movie debut Shah adalah movie Diwana tahun 1992 bersama dengan Divya Bharti dan Rishi Kapoor. Kapoor kandan antara keluarga yang penuh dengan filem, producer, aktor, director dari generasi ke generasi sampailah sekarang. Jadi nama Sandy dalam movie Om Shanti Om pula sama dengan nama hairstylist Divya yang datang masuk upacara perkahwinan Divya dengan Sajid. Siapa-siapa yang pernah tengok cerita Om Shanti Om, Om pertama kali berlakon dengan Shanti dan nama Shanti masa tu tengah famous sama dengan Shah bila dia dapat debut dengan Divya. Masa Divya antara artis yang terkenal kat B-Town. Dalam movie Om Shanti Om, Shanti start berlakon masa dia berumur 16 tahun yang kebetulannya sama umur dengan Divya. Lepas kematian Shanti, Om Kapoor tu antara nama besar di B-Town macam Shah in real life, King Han of Bollywood. Divya pernah bagi tahu Shah you are an institution of acting. So dekat situ pun macam dah sama kan. Ada scene Om dapat tahu yang Shanti sebenarnya dah berkahwin dengan Mukesh bila terdengar perbualan diorang dalam bilik. Sama macam Divya yang dah kahwin senyap-senyap dengan Sajid dan convert ke Islam. Katanya dia masuk Islam lah kan. Lepas tu tukar nama kepada Sana Nadiawala. Bila dia dah meninggal, baru orang tahu yang dia ni isteri Sajid. Kalau Shanti dalam Om Shanti Om tu mengandungkan anak Mukesh, Divya pun mengandungkan anak Sajid, tapi Sajid tak ready lagi untuk ada anak. Dalam movie Om Shanti Om kan, Shanti dia nak berhenti berlakon tapi Mukesh pujuk dia sampai bawa pergi ke set yang Mukesh buat untuk movie baru under production dia. Bukan ke Nita dengan suami dia datang rumah Divya malam tu nak discuss pasal kostum Divya untuk movie Andolan bawah production house Sajid. Nanti aku explain yang ni. Korang ingat tak dalam cerita Om Shanti Om kan, lepas kebakaran set tu Shanti belum mati pun tapi Mukesh datang balik dan tanam dia sama macam Divya yang tak mati pun lepas jatuh dari tingkat 5 tapi mati dalam perjalanan ke hospital. Tapi yelah, siapa je yang boleh jangka apa yang berlaku masa nak tunggu ambulans sampai kan. Masa malam Shanti kena bunuh pun studio tu kosong, tak ada orang, sama macam keadaan apartmen Divya pada malam 5 April tu. Movie Last Shanti yang tak sempat habis shoot sebab Shanti dah meninggal terbakar dalam set tu, sudahnya Sandy di kelahiran semula yang lakonkan balik sama dengan movie terakhir Divya bertajuk Latla yang dah siap shoot 80% sudahnya digantikan dengan Sri Devi sebab muka diorang berdua sama. Masa tu ramai yang kata Divya akan replace tempat Sri Devi dalam industri tapi Divya pergi dulu. Masa shoot movie Latla pun Sri Devi dia terpaksa retake scene sebab tergagap dekat line yang sama macam Divya.
Ravina Tandon kata Sri Devi kena kacau dengan roh Divya masa syuting movie Latla. Sampailah pengarah terpaksa panggil Tok Sami baca mantra supaya tak kena kacau. Lepas pecahkan kelapa dekat tempat syuting baru diorang boleh berlakon balik macam Om suruh Mukesh pecahkan kelapa dekat set dalam Om Shanti Om tu. Lepas tu yang sedihnya, kes Divya pun ditutup sebab tak ada bukti kuat untuk kes pembunuhan ataupun bunuh diri. Lagipun, Syarohan dah kata yang movie Om Shanti Om adalah remake daripada movie Cars, kelahiran semula untuk balas dendam. Tapi, kalau korang nak tahu, ada peminat Syarohan cakap dalam lagu Diwangi, kalau korang perasan lah, guest star yang datang parti Om Kapur tu semua artis ataupun co-star yang pernah berlakon dengan Divya masa awal 90-an. Sebenarnya, apa yang dah berlaku pada Divya Bharti ni? Jom aku bagi tahu. Divya Bharti ni adalah antara artis yang famous gila pada awal zaman 90-an masa dekat B-Town. Kemunculan pertama Divya ni dalam movie Tamil dan juga Telugu pada penghujung tahun 80-an masa dia berusia 16 tahun. Lepas tu dia berlakon pula dalam movie Hindi Vishwatma tahun 1992. Masa dia berlakon dengan Govinda dalam movie Shola Aur Shatnam, Sajid datang untuk jumpa dengan Govinda tapi ternampak Divya dan kat situlah cinta pandang pertama berputik. Jadi Sajid Nadiwala ni dengan Divya berkahwin dalam majlis tertutup, kemudian Divya tukar nama kepada Sana Sajiwala lepas je dia masuk Islam. Jadi 8 bulan lepas je diorang berkahwin pada 5 April 1993, B-Town dikejutkan dengan berita kematian Divya pada pukul 11 malam dan dikategorikan sebagai kematian bukan semula jadi oleh Inspektor J.G. Jagdav yang mengetuai kes dan Coroner Cooper Hospital. Malam kejadian tu, Divya dia ada discussion dengan Nita Lula, iaitu kawan designer dan suami dia Syam Lula untuk set kostum dalam movie baru Kak Bawah Production Sajid. Masa tu pukul 10 malam. Sepatutnya esok pagi Divya dia pergi ke Hyderabad untuk shoot movie lain, tapi dia minta tangguh sebab dia tak ada mood lepas dah bergaduh besar dengan Sajid pasal rumah yang dia baru beli untuk Kunal. Kunal ni adik kepada Divya. Tapi yang peliknya, rumah yang Divya beli tu tak didaftarkan kat bawah nama Divya tapi nama Sajid. Mungkin sebab tu kot diorang bergaduh. Jadi adik Divya ni, Kunal, dia ada bagi tahu yang Divya stres sangat masa tu. Mungkin dia akan sempat halang lah kejadian tu kan kalau dia tak tinggalkan kakak di malam tu. Yelah, kakak dia pun baru umur 19 tahun, baru nak start dalam career, tapi yelah, akhirnya lain pula yang jadi. Orang gaji merangkap pengasuh Divya sejak Divya kecil lagi, nama dia Amrita, pun ada dekat rumah malam tu sebab dia yang hidangkan arak dan juga snack kepada tetamu yang datang. Amrita kata dia baru je sembang dengan Divya dari dapur, tapi sekali mata je Divya dah jatuh daripada tingkat rumah. Dia tak tahu macam mana Divya boleh jatuh. Jadi sebulan lepas kematian Divya, Amrita pun mati disebabkan jantung gagal berfungsi bila kemurungan teruk. Walaupun Amrita tu dia kan saksi utama kan, tapi dia tak jumpa polis untuk siasatan lanjut pun. Benda ni sama juga dengan Nita dengan Syam. Walaupun diorang berdua ni saksi utama, tapi dua-dua tak tahu macam mana Divya boleh jatuh dari tingkat 5 apartmen Tulsi dekat Mumbai tu sebab diorang tengah leka tengok TV. Diorang tersedar pun bila terdengar bunyi hentakan yang kuat sangat. Rupanya Divya dah terlantar dekat bawah penuh dengan darah. Divya disahkan tamat riwayat dalam perjalanan ke hospital disebabkan tengkorak kepala pecah, tulang pinggul kiri retak dan patah tulang rusuk. Jadi pada malam kejadian memang tak ada saksi lain dekat area apartmen tu selain diorang bertiga, walaupun apartmen Divya kat tengah bandar Mumbai yang begitu sibuk. Sepatutnya malam tu kawasan parking lot penuh dengan kereta, tapi malam tu satu kereta pun tak ada. So tak tahulah dipanggil coincidence ke apa kan. Kematian Divya antara yang mengejutkan, tapi B-Town tak rasa kehilangan pun. Even kawan-kawan Divya yang pernah berlakon sama-sama sebelum
ni diorang tak buat apa-apa statement, siap ada yang pergi berparti area yang berdekatan dengan rumah Divya. Pada tahun 1998, kes Divya ditutup oleh polis sebab kekurangan bukti, tapi tak ada pun statement Divya mati disebabkan kemalangan ke, dibunuh ke ataupun bunuh diri ke. Ada antara peminat Divya yang tuduh Sajid yang bunuh sebab Divya tak suka Sajid ni adalah sebab beberapa isu yang melibatkan Sajid lah. Ada perkara yang diorang bergaduh, tapi tak tahu sebab apa. Misteri kematian Divya ni sampai sekarang tak ada yang boleh jawab, walaupun banyak perkara yang timbulkan persoalan. Nak pula bila Nita dengan suami dia datang rumah Divya tapi tengok TV. Korang rasa logik ke? Sedangkan diorang ni sebenarnya nak sembang pasal kostum movie baru, tapi dia cakap dia tengok TV. Tak pelik ke sebab Divya tak jerit langsung masa terjatuh dari tingkap rumah dia, tapi diorang perasan bila terdengar hentakan masa Divya jatuh. Takkan tak dengar langsung kan? Masa terjatuh tu mesti akan menjerit, betul tak? Sebab terkejut. Bukan setakat tu je, dekat hospital pun keluarga Sajid dan keluarga Divya ni bertekak sebab tak tahu nak kubumi cari Islam ataupun bakar mayat Divya ikut upacara Hindu. Disebabkan Sajid ni adalah suami kepada Divya, jadi polis dan doktor tunggu keputusan dia dan Sajid nak Divya dikebumikan. Tapi tak lama lepas tu, dia ubah fikiran. Lepas berbincang dengan family dia dan bagi tahu polis dan doktor yang dia tak kahwin pun dengan Divya. Even sijil nikah pun tak ada. Kata ayah Sajid, perkahwinan diorang berdua tak sah pun, tapi akan kahwin dalam masa 3 bulan lagi sepatutnya. Kecewa dengan perangai Sajid dan keluarga, mak ayah Divya putuskan untuk bakar mayat Divya. Masa upacara terakhir, Divya dipakaikan pakaian pengantin dan juga manggal sutra. Sajid dan keluarga ataupun wakil dari Nadia Wala punya keluarga tak datang pun ke upacara terakhir Divya dan akhirnya Kunal yang nyalakan api. Tapi kat sini kan, aku nak tegaskan yang cerita ni tak tahulah betul ke tak kesahihan dia sebab based on carian kat internet. Jadi terpulang pada korang nak percaya ataupun tidak. Kalau korang rasa macam boleh percayalah cerita ni so korang percaya je lah, ataupun korang rasa macam mungkin ada tokok tambah ke, ataupun itu bukan kejadian sebenar yang berlaku ke, itu terpulang kepada korang nak terima macam mana cerita ni. Jadi apa pendapat korang tentang cerita ni? Kalau korang ada info-info yang lagi menarik, korang boleh komen dekat bawah, nanti aku akan baca. Terima kasih juga sebab support dengan cerita aku, suka dengan cerita aku. Jangan lupa follow TikTok aku, Sabrina Osman. Terima kasih juga sebab korang selalu tanya bila aku nak buat cerita baru, bila aku nak ada video baru kan. Thank you so much sebab korang ingat aku. Kalau suka dengan video kali ini, jangan lupa tekan like dan juga subscribe pada yang belum subscribe lagi. Terima kasih, kita akan jumpa di lain hari untuk cerita yang akan datang. Untuk next cerita, ada satu cerita yang aku nak kongsikan, tapi cerita ni begitu panjang. Untuk next video insya-Allah, cerita tu based on apa yang berlaku dekat diri aku dan based on memang betul-betul kisah benar yang aku tak ada nak tokok tambah. So, korang nantikan video tu. Jumpa di lain hari. Bye.